Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini hari baru di bulan yang baru tahun Islam kalender Hijrah dan bersamaan 20 Ogos 2020 Khamis 1 Muharram 1442 Hijrah. Assalamualaikum, bertemu dengan kami berdua. Saya Harif Miswan dan saya Sofia Nur Solihatun. Salam Al-Hijrah diucapkan kepada anda semua. Tidak kira di mana anda berada pada ketika ini, mungkin di kampung, mungkin di rumah, mungkin meluangkan masa bersama keluarga dan sebagainya. Kami mengharapkan agar anda sentiasa dalam keadaan baik, sentiasa dalam keadaan positif dan pastinya di mana saja kita pergi hari ini, SOP perlu dijaga. Ya, Sofia mungkin terlupa ada satu lagi keadaan di mana mereka mungkin menonton kita, iaitu di dalam perjalanan pulang ke kampung. Sebab ramai yang mengambil kesempatan ini sebab bersempena dengan Ma'al Hijrah pada tahun ini 1 Muharram juga diberikan terus untuk cuti persekolahan yang singkat kepada para pelajar anak-anak kita sehinggalah ke hari Isnin ini. Dan ramai yang mengambil kesempatan. Rakan-rakan saya juga pulang ke kampung, ada juga yang ingin melangsungkan perkahwinan dan terus sekali lagi menyambut tahun baru ini bersama dengan keluarga. Dan kita ucapkan selamat pulang di dalam perjalanan dan terima kasih kerana terus bersama dengan kami, mungkin juga di Facebook Live Malaysia TV3. Dan hari ini pastinya bersempena dengan 1 Muharram 1442 Hijrah, kita akan bawakan beberapa perkongsian yang sangat menarik berkaitan dengan hijrah, definisi hijrah dan juga sambutan dan juga keraian tahun baharu ini secara norma baharu yang memang sangat berbeza. Seperti sedia maklum, memang setiap perkara yang kita lakukan pada saat ini juga memang sangat berbeza seperti kebiasaan. Dan sudah tentunya kita memilih untuk bersederhana sahaja tahun ini, memang bersesuaian dengan apa yang kita telah memperjuangkan tahun ini sahaja. Kita masih dalam peperangan menentang COVID-19 dan tahun ini kalau kita tekankan, tema yang dipilih adalah Ummah Rabbani Negara Harmoni. Menjadi tema Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan. Dan sudah tentunya ini dah bertepatan dengan segala apa yang kita telah pun harungi, perpaduan dan meraihkan perbezaan di antara kita. Kerana apabila kita mampu untuk melihat antara perbezaan kita dan masih boleh meraihkan sama sendiri, kita boleh bersama-sama untuk berjuang dan bersatu. Tidak kira dalam apa jua situasi macam mana pun, kita adalah bersatu. Jadi ini mungkin boleh dikatakan satu tema yang cukup bersesuaian dengan segala apa yang telah pun kita hadapi tahun ini saja, Hanif. Ya, betul. Sangat bersesuaian, sangat berbeza juga kerana sebelum ini pastinya sekarang ini ataupun mungkin malam tadi ada sambutan-sambutan seperti perarakan dan juga sambutan Tokoh Ummah Hijrah dan sebagainya. Tapi apapun, kita masih lagi berdepan dengan satu ancaman yang masih lagi melanda dunia sehingga jutaan kes telah pun melanda dan hampir ratusan ribu mereka yang telah terkorban akibat wabak pandemik COVID-19 ini. Malaysia juga masih lagi dalam keadaan yang sangat berjaga-jaga, apatah lagi keadaan yang melanda di negara Kedah. Semalam juga dilaporkan kita kembali kepada 2 digit kes yang ditemui dengan 16 kes terbaru dilaporkan. Dan ini menjadikan kumulatif kes sebanyak 9,235. Bagaimanapun masih lagi ada kes sembuh yang positif mengatasi kes baharu dengan 23 kes sembuh dan kes yang sedang dirawat pada ketika ini dengan nilai kebolehjangkitan yang sangat tinggi adalah pada angka 185 kes. Dan pastinya anda boleh lihat di kaca TV anda, 4 kes adalah kes import membabitkan bukan warga negara dan 12 kes penularan dalam negara membabitkan rakyat Malaysia. 7 daripadanya daripada Kedah, iaitu 4 kes daripada kluster Tawau dan 3 kes daripada kluster Salah. Dan 5 kes lagi di Penang, Pulau Pinang, juga daripada kluster Tawau dan 1 di Johor Bahru. Jadi kita melihat masih 2 digit, masih kita berdepan dengan ancaman ini. Tidak kira kita di negeri mana pun. Jadi kalau anda membuat perancangan untuk merantau hari ini bersama dengan keluarga, jangan lupa SOP perlu dijaga. Gunakan pelitup muka, gunakan sanitizer dan insya-Allah kita semua akan terselamat sekiranya kita tidak lupa untuk menjaga diri kita dan yang tersayang. Ya, dan pastinya sekarang ini kalau boleh kita ingin mengambil medium ini untuk memberitahu anda agar sentiasa berhati-hati dan juga berwaspada dengan segala maklumat yang disalurkan. Tidak semua maklumat yang disebarkan itu, terutamanya di media sosial, di grup WhatsApp kita, cara kita berkomunikasi adalah benar. Dan mungkin ini boleh menimbulkan panik. Sebagai contoh, satu maklumat yang disampaikan berkenaan dengan bagaimana virus penyebar utama ini ataupun super spreader ini dikatakan telah mungkin sampai ke beberapa negeri yang lain. Dan itu mungkin akan menimbulkan panik dan juga ramai juga yang mungkin terpedaya dengan beberapa kaedah taktik menjual ubat ataupun vaksin yang kabarnya telah pun ditemui. Kabarnya ada pengkaji tempatan yang telah menemui vaksin ini dan sudah mula dijual. Dan sehingga ada yang terpedaya. Jadi kita juga perlu mengambil medium ini untuk mengingatkan anda agar berhati-hati, hanya mendapatkan maklumat yang sahih daripada info ataupun sumber-sumber
yang boleh kita percayai. Malaysia ayuh kita menjadi rakyat yang lebih bijak, jangan kita mudah terpedaya dan pastinya dapatkan maklumat yang sahih sahaja daripada portal-portal yang boleh dipercayai. Baik, kita banyak lagi pengisian di abang-abang utama. Kita mulakan dulu di berita harian. Silakan. Betul, dan ini di muka hadapannya antara perkara yang sedang menjadi hangat diperkatakan juga berkenaan dengan pemilihan Dr. Noor Hisham sebagai tokoh Ma'al Hijrah 1442 Hijrah. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah diumumkan sebagai tokoh Ma'al Hijrah peringkat kebangsaan 1442, manakala Syekh Al-Azhar Prof. Dr. Ahmad Tayyib tokoh Ma'al Hijrah antarabangsa. Kedua-duanya dipilih atas sumbangan besar dalam memartabatkan Islam serta diiktiraf pelbagai pihak pada peringkat tempatan dan antarabangsa. Perincian ini kita bacakan di halaman ketiga dengan sambutan serba baharu, norma baharu ini yang dilakukan semalam di peringkat kebangsaan yang turut diberikan semalam, yang pengumuman dibuat Menteri Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Seri Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Anugerah disampaikan oleh Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah dan kedua-dua tokoh masing-masing menerima pingat dan sijil penghargaan. Dan semalam lebih menariknya, seperti kebiasaan kita tahu pribadi Tan Sri Dr. Noor Hisham ni terus mendedikasikan penerimaan anugerah ini sekali lagi buat semua staf Kementerian Kesihatan Malaysia, barisan-barisan hadapan dengan anugerah penghargaan untuk semua wira negara. Dan saya hanya doktor bedah antara petikan yang boleh saya bacakan ini juga sangat menarik kerana beliau mengatakan bahawa saya hanya doktor bedah yang dapat menyelamatkan satu nyawa, tetapi warga kementerian dan petugas barisan hadapan bertugas untuk memutuskan rantaian COVID-19, berusaha menyelamatkan satu negara. Itu petikan dari tokoh Ma'al Hijrah kita, Tan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah semalam. So, tentunya jasa pengorbanan dan komitmen sehingga ke hari ini kami rakyat Malaysia memberikan satu penghormatan yang cukup tinggi. Syabas dan tahniah sekali lagi diucapkan kepada Tan Sri Dr. Noor Hisham atas penghargaan dan juga kata signifikasi bagi segala apa yang telah pun dilakukan selama ini. Saya akan teruskan perkongsian di New Straits Times yang berkenaan dengan perkembangan akses kepada vaksin di negara kita. Free vaccine for Malaysians. If the Science, Technology and Innovation Minister has his way, the entire population of more than 30 million will be inoculated against COVID-19 without paying a single cent. Dan lanjutannya di halaman yang keempat, Ministry to recommend free vaccine for all Malaysians, and the MOSTI will recommend to the Cabinet that the COVID-19 vaccine will be provided for free to Malaysians once it is available. The Minister, Khairy Jamaluddin, said although the Cabinet has not decided on this yet, a recommendation would be made for the vaccine to be provided for free to all Malaysians. And before we approve the purchase of the vaccine, we want to look into the data and make sure the vaccine is safe and effective as required by the National Pharmaceutical Regulation Authority under the Health Ministry. Apa yang dikatakan di sini adalah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi mencadangkan agar vaksin COVID-19 ini untuk diberi secara percuma kepada seluruh rakyat Malaysia apabila kita menjumpai satu vaksin yang sudah tentunya boleh memberikan satu perlindungan, satu kepastian yang ini boleh membantu kita berdasarkan data dan juga segala kata perincian yang perlu kita perlihatkan berkenaan dengan akses ni kepada seluruh negara. Dan bukan itu sahaja, Menterinya Khairy Jamaluddin juga berkata yang Kabinet akan memutuskan cadangan ini, tapi perlu dijadikan sebagai objektif nombor satu, iaitu keselamatan dan juga akses kepada seluruh negara. Dan ini boleh kita raikan sekiranya dapat atau berjumpanya vaksin ini boleh diberikan secara percuma kepada kita semua. Okey, saya beralih ke harian Metro dan antara perincian di muka hadapannya adalah berkaitan dengan 5 generasi uniknya Atap Singhora dan juga Kasih Buat Renggayah, bagaimana penceritaan jaga bapa angkat bukan Islam, tetapi pilihan kita pada pagi ini adalah di muka hadapan berkaitan dengan sedikit perkembangan pelumba negara, pelumba Moto2 Hafiz Syahrin yang terlibat dalam kemenangan ketika GP Austria, dan ada gambar yang turut dipamerkan situ berkaitan dengan Hafiz makin pulih, dan perinciannya di halaman ke-52. Makin okey, pemulihan berjalan lancar, Hafiz tak sabar kembali beraksi. Dan walaupun terdapat sedikit perkabaran ataupun berita berkaitan dengan kondisi Hafiz Syahrin pada ketika ini, tetapi beliau sendiri telah menerangkan di buletin utama ketika diminta memberikan komen berkenaan dengan keadaan beliau pada ketika ini. Dan beliau sendiri mengesahkan selepas kemenangan mengerikan ketika perlumbaan hujung minggu lalu di GP Austria, saya sering mengalami kesakitan di bahagian kaki
dalam satu kenyataan yang dikeluarkan. Tapi yang paling penting pada pemeriksaan perubatan pada hari ini, dia kembali cergas dan mampu untuk berlumba hujung minggu ini. Bayangkan kalau siapa yang menyaksikan klip bagaimana pelanggaran tersebut mungkin menjangkakan bahawa musim ini untuk Hafiz Syahrin mungkin telah tamat, tetapi musim ironi, musim baru kembali bermula. Tapi beliau mengesahkan dan apabila satu temu bual yang ditayangkan di berita utama juga dengan mengatakan bahawa beliau memang langsung tidak sedar bagaimana motor itu berada di hadapan dan melanggar, dan ada teknik lah yang dilakukan, dan itu mungkin juga boleh membuka mata berkenaan dengan bagaimana pelumba-pelumba ini sebenarnya telah pun diajar untuk berhadapan dengan situasi risiko sebegini. Dan kita mengucapkan syukur bagaimana Hafiz semakin okey, dan kalau kita lihat perkembangan di Instagram juga perkembangan pasukannya, kita nampaklah Hafiz sudah mula perlahan-lahan, walaupun masih lagi menggunakan tongkat, tetapi sudah perlahan-lahan untuk menjalani fisioterapi dan melihat kepada kecergasan. Tapi dengan kenyataan terbaru ini yang mungkin boleh berlumba kembali pada hujung minggu ini, itu satu perkabaran gembira. Apapun kita mendoakan yang terbaik agar pelumba berusia 26 tahun ini mampu untuk sekurang-kurangnya kembali berlumba dan mengharumkan nama negara sekali lagi. Baik saja, perkongsian yang seterusnya di utusan Malaysia ini juga agak selaras dengan apa yang kita bincangkan semalam, Hanif, berkenaan dengan penipuan secara online ataupun atas talian. Di utusan Malaysia, suri rumah tertipu beli emas di Facebook dengan kerugian RM16,107 selepas membuat bayaran membeli emas daripada peniaga dalam laman sosial Facebook yang disangka saudaranya. Suri rumah berusia 34 tahun itu melayarai Facebook dan berminat untuk membeli barang kemas yang diiklankan. Kemudian akan mendapatkan nombor telefon peniaga berkenaan untuk meneruskan urusan jual beli. Namun apa yang dikatakan, mangsa mendapati nombor telefon peniaga itu sama seperti nombor telefon saudaranya. Jadi ini penipuan yang kita pernah sebutkan semalam, yang dia telah pun mirror ataupun menyamakan nombor telefon dan juga nombor bank account yang sama dengan nombor bank account bapa saudaranya. Jadi ini menjadi salah satu amaran yang cukup tinggi kerana semakin lama dalam tahun 2020 ini semakin maju teknologi yang digunakan, dan kami berharap agar anda lebih berwaspada walaupun itu orang yang kita kenal, mereka yang mungkin saudara mara kita sendiri. Jangan kita sewenang-wenangnya melakukan transaksi tanpa mengetahui siapakah sebenarnya di sebelah sana. Apa kata kita hubungi, kita call bercakap dulu sebelum kita melakukan sebarang transaksi wang kita yang kita simpan bertahun-tahun ini daripada kerugian seperti ini, seperti yang dihadapi oleh suri rumah ini. Semakin canggih teknologi, semakin hebatlah modus operandi mereka. Okey. Kami tidak berdua di sini dan pastinya kita ingin bawakan seperti yang diberitahu di awal siaran seperti tadi, ingin bawakan berkenaan dengan bagaimana sambutan ataupun keraian bersempena dengan Tahun Baharu Ma'al Hijrah pada tahun ini, 1 Muharram 1440 Hijrah, dan pastinya kita ingin mendapatkan sedikit perkongsian dari Masjid Negara di Masjid Wilayah Persekutuan berkaitan dengan majlis sambutan Ma'al Hijrah peringkat Wilayah Persekutuan tahun 1440 Hijrah. Dan tetapi pada pagi ini sangat istimewa kerana kita ingin berbicara simbolik Masjid Jami' Sultan Abdul Samad di dalam segmen Cerita Bulan Merdeka. Hari ini kita akan meletakkan fokus kita ke Majlis Wilayah Persekutuan, dan pastinya untuk pengisian apakah sebenarnya simbolik, apakah sebenarnya sejarah masjid ini yang begitu menjadi satu tanda aras ikonik di negara kita ini. Kita akan bersama dengan Eli Iskandar untuk segmen Cerita Bulan Merdeka. Silakan Eli Iskandar. Terima kasih rakan-rakan tugas Sofia dan juga Hanif di studio. Assalamualaikum, selamat pagi, apa khabar anda di sana? Sihat walafiat. Apa khabar Eli, okey? Sihat? Sihat hendaknya. Baik. Baik, Alhamdulillah. Saya seronok sebab hari ini meraihkan selamat tahun baru 1442 Hijrah kepada anda dan juga semua penonton yang menonton Malaysia hari ini. Selamat Hijrah juga kepada Eli. Bagaimana keadaan di sana pagi ni? Kongsikan sikit. Ya. Alhamdulillah cuaca cerah. Secara spesifiknya sebenarnya walaupun kita asalnya nak bercerita tentang Masjid Jami' Sultan Abdul Samad di Kuala Lumpur, tapi cerita tu kita simpan dulu sebab banyak perkara yang nak kongsikan. Itu antara masjid tertua di Kuala Lumpur sekarang ni. Saya nak cerita antara masjid termoden dan terbesar
di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, iaitu Masjid Wilayah Persekutuan di belakang saya ini yang tersergam indah. Jadi saya secara spesifiknya berada di Anjung Di. Kita akan cerita tentang masjid ini seketika nanti, tentang betapa hebatnya masjid ini. Tapi sebelum tu, sebab selepas ni akan berlangsung acara sambutan Mail Hijrah 1442 Hijriah, peringkat Wilayah Persekutuan. Jadi acara akan bermula pada jam 8.30 pagi ini dengan ceramah daripada Mufti Wilayah Persekutuan sendiri. Jadi untuk itu saya sempat mencuri beliau untuk keluar dan untuk bersema-sema seketika sebelum beliau memulakan acara. Jadi saya nak bersama dengan Mufti Wilayah sendiri. Silakan. Saya bersama Dr. Luqman Abdullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa khabar, Doktor? Alhamdulillah sihat. Terima kasih sudi dipinjamkan seketika sebelum bermulanya majlis. Baik, kalau boleh dapat dikongsikan sikit tentang acara pada hari ini. Pagi ini akan bermula acara dengan ceramah daripada saya. Kemudian kehadiran para tetamu VIP akan bermula pada 9.30 diketuai oleh Yang Berhormat Menteri Level Agama, Menteri Wilayah dan dia-dia kehormat yang lain akan bermula pada 9.30 pagi ini, dan akan ada pelancaran anugerah tokoh Malaysia dan Wilayah Persekutuan. Itu antara atur cara pada hari inilah. Baik, kalau dapat dikongsikanlah apa pengisian ceramah Doktor sebentar nanti. Saya akan berbicara mengenai tema Mail Hijrah Persekutuan ini, iaitu Ummah Rabbani Masyarakat Harmoni. Saya kira tema ini sangat sesuai melihat kepada norma baru yang kita hadapi sekarang ini. Masyarakat perlu dididik dengan nilai-nilai Rabbani, nilai-nilai yang menjunjung tinggi akhlak yang mulia, akidah yang sahih, dan mengambil cakna tentang masyarakat. Khususnya dalam musim PKPP ini, banyak SOP yang kita perlu ikuti, dan itu semua adalah untuk kebaikan kita semua, dan itulah yang akan saya tekankan dalam ceramah pada pagi ini. Baik, sedikitlah harapan Doktor sebagai Mufti Wilayah Persekutuan untuk tahun baru ini, apa harapannya? Harapan saya mudah-mudahan tahun ini akan membawa satu perkara yang lebih baik daripada tahun sebelum ini, dan itu pun sifat seorang Muslim sebenarnya. Setiap hari dia membina satu perkara yang lebih baik daripada semalam. Hari ini lebih baik daripada semalam, esok lebih baik daripada hari ini, dan kita harap tahun ini akan membawa sesuatu yang cemerlang dan mulia kepada seluruh umat di seluruh dunia. Khususnya kita sedang menghadapi suasana yang agak kritikal, menghadapi situasi segala wabak yang kita hadapi sekarang ini dihilangkan dan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita mohon juga semua mereka yang ditimpa sakit ini juga disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dapat kembali kehidupan sebagaimana biasa. Doktor, terima kasih banyak atas kesudian untuk bersama kami buat seketika ini. Selamat meneruskan tugas pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Dr. Luqman Abdullah, Mufti Wilayah Persekutuan, yang memberikan harapan dan juga doa untuk kita semua dalam hadapan krisis pandemik COVID-19 ini. Okey, dan seperti yang saya maklumkan tadi, akan dimulakan acara pada jam 8.30 pagi nanti dengan ucapan ataupun ceramah yang akan disampaikan oleh saya bersama Mufti Wilayah Persekutuan sendiri. Ini mufti yang baru, jadi ramai dalam kalangan kita yang mungkin belum boleh move on lagi dengan mufti yang sebelum ini, yang sekarang setelah pun dilantik sebagai Menteri Agama Persekutuan, ya. Jadi kita balik pada cerita masjid yang tersergam indah ini yang mula dibuka 10 tahun yang lalu. Maafkan saya, 20 tahun yang lalu, tahun 2000, ya. Dan masjid ini terdapat 22 kubah keseluruhannya. Bayangkan sebuah masjid yang besar dan mendapat inspirasi daripada masjid Turki, ya, dan juga di India Maghribi dan negara yang mempunyai estetika Muslim yang cukup hebat. Jadi kalau anda tak pernah ke Masjid Wilayah Persekutuan ini adalah lokasi yang anda wajar datang untuk melihatnya. Dan difahamkan kalau dalam perencanaan anda nak datang melawat masjid ini, nak melihat sekitar dalam masa 10 minit saja, memang tak cukup.
memang tak cukup. Dan sambil saya bercerita ni, saya nak berkongsi jugalah visual yang kami dapati daripada Masjid Wilayah, YouTube Masjid Wilayah yang sangat membuatkan kita rasa begitu teruja dengan keadaannya, binaannya dan sebagainya. Dan kalau diikutkan setiap sudut ni ada cerita dan juga kisahnya sendiri. Antara lain kalau saya boleh kongsikan, masjid ini boleh memuatkan 17,000 orang kesemuanya jemaah untuk solat di sini. Tetapi untuk musim KP ni dalam 3,000 kerana adanya penjarakan fizikal dan sebagainya. Okey, dan bila kita sebutkan tentang mendapat inspirasi daripada kegemilangan zaman kerajaan Uthmaniyah di Turki dan macam-macam lagi inspirasi terhadap Masjid Wilayah Persetuan ini, antara lain yang saya tertarik ialah di mihrab di sebelah dalam. Kalau anda pernah masuk bahagian tempat imam itu, binaannya bercirikan batu marmar, kemudian dibina ataupun dibuat oleh artisan-artisan daripada keturunan pembina ataupun mereka yang terbabit dalam pembinaan masjid atau pembinaan Taj Mahal di India. Jadi bukan calon-calon orang yang membina mihrab di sebelah dalam masjid wilayah ini. Jadi macam-macam perkongsian, macam-macam cerita. Dan masjid ini juga digelar sebagai masjid dalam taman sebab dikelilingi dengan beberapa sektor taman. Ada taman herba, ya, taman untuk haiwan liar, monyet-monyet pun ada di sebelah sini kalau anda perhatikan betul-betul, tapi tidak mengganggu orang awam lah. Jadi jangan risau. Dan juga inilah tempat pusat ilmu, pusat pendidikan dan juga pusat ibadah yang sangat berfungsi dengan begitu berkesan sekali. Okey, ini tentang masjid yang antara yang termoden. Oh, dan bukan itu saja. Kalau anda nak buat nak menderma, boleh dibuat secara dalam talian atau contactless, sebab ada satu bahagian yang membolehkan anda hanya menggunakan kad kredit anda atau kad debit anda, dan anda tap saja dan boleh menghulurkan sumbangan derma. Jadi macam-macam pemodenan yang boleh disaksikan daripada masjid ini. Dan saya difahamkan satu perkara lagi tentang Masjid Wilayah Persetuan ini. Hari ini akan dilancarkan operasi Dobi. Dan dimaklumkan kepada kami semalam bahawa Dobi ini anda boleh menggunakan aplikasi di menggunakan peranti anda, dan kemudian pihak Dobi akan datang untuk mendapatkan pakaian anda dan dibawa ke sini untuk dibasuh, kemudian selepas sampai masanya akan dihantar macam konsep runner lah, akan dihantar kembali ke rumah. Jadi akan dirasmikan hari ini insya-Allah oleh Menteri Agama sendiri bersama-sama dengan Menteri Wilayah Tan Sri Anwar Musa, dan itu antara perkara yang saya boleh kongsikan buat masa inilah. Tapi memanglah saya tak tahu, Sofia, Hanif pernah datang kemari? Saya pernah datang sekali dan saya sangat setuju dengan apa yang Eli cakapkan bahawa ianya kita boleh berpeluh lah di sana. Kalau nak melakukan aktiviti fizikal di sana pun juga boleh dengan jaraknya. Eli, saya sangat tertarik dengan info yang dikongsikan. Eli sekarang berada di Anjung D. Sebab kita tak berapa nampak suasana di sana, Eli. Bagaimana dengan sebenarnya Anjung D di depan. Okey, ini di Anjung A. Di A, Anjung A. Okey. Baik. Bagaimana suasana pagi-pagi? Pintu masuk tu A, tapi ini dia D. Okey. Bagaimana suasana di sana pada pagi ini? Sebab kita tahu ini suasana baru, sambutan juga mungkin seminima yang boleh. Ya, betul. Kalau diikutkan, kenderaan dah mula kelihatan masuk untuk bila menyertai majlis pada hari ini, tapi masih dalam keadaan terkawal, tidak sesesak kalau sebelum PKP lah. Dan majlis sambutan peringkat wilayah yang akan berlangsung nanti hanya membabitkan dalam 500 orang sahaja. Jadi untuk kapasiti yang boleh meletakkan 17,000 orang, jadi ini dikira agak majlis yang kecil-kecilan lah. Baik, Eli, kita nak tahu juga Eli sebutkan kapasiti 17,000 orang, tetapi berdasarkan SOP yang prosedur yang telah pun ditetapkan, 3,000 mungkin jemaah yang boleh dibenarkan. Eli berkesempatan tak untuk melihat di kawasan dalam, mungkin ada sebarang tanda ataupun penjarakan yang diterapkan. Eli sempat melihat? Okey, saya semalam berkesempatan ketika membuat tinjauan di sini. Majlis yang akan dilangsungkan juga, kerusi-kerusi para peserta diletakkan dengan adanya penjarakan fizikal. Dan bukan itu saja, seperti mana tempat lain juga, aplikasi MySejahtera juga dilaksanakan di sini. Boleh dikatakan pada dinding ataupun tiang akan diletakkan poster QR scan itu untuk diimbas oleh peranti sebelum memasuki masjid.
Okey, baik, sangat menarik. Eli, selepas ni mungkin kita akan bersama dengan anda sekali lagi untuk kita membawakan pelbagai perkongsian, tapi mungkin di lokasi yang berbeza sebab saya mungkin nak melihat anda juga berpeluh pada pagi ini. Sebenarnya ni dah berpeluh dah ni sebenarnya ni. Lepas ni kami akan ke dalam untuk ke Dewan Serbaguna Masjid Wilayah ni untuk berikan gambaran yang lebih lanjut tentang majlis yang akan diraikan nanti. Okey. Terima kasih Ali. Terima kasih. Baik, itu antara yang boleh Ali kongsikan hari ini. Saya ini menjadi salah satu perkara yang bagus kerana kita masih mengekalkan sambutan Ma'al Hijrah, tetapi kita juga tidak lupa untuk menjaga SOP kita dan ini menjadi peringatan kepada semualah. Walaupun kita tidak berada di sana, kita mungkin di mana-mana saja, tapi apakah alasan kita untuk melupakan tanggungjawab kita untuk menjaga SOP? Okey, saya sangat tertarik sebenarnya dengan pelbagai fakta yang diberikan oleh Eli berkenaan dengan seni bina masjid tersebut dan ini adalah antara tarikan kan dan juga bagaimana ikoniknya pembinaan sebuah masjid itu yang diambil bersambilkan ataupun berdasarkan beberapa ilham dari dalam dan juga luar negara daripada kerajaan Uthmaniyah seperti yang diperkatakan seperti tadi. Sebab saya ketika sempat berkesempatan untuk melakukan kerja-kerja dengan bola sepak ke satu Malaysia, saya pergi, antara perkara yang kerap menjadi tarikan juga adalah masjid di negeri-negeri yang ada di setiap ibu negeri yang ada dan itu yang menjadi tarikanlah sebab setiap negeri berbeza kisahnya, berbeza sejarahnya dan pastinya ini juga boleh menjadi tarikan kepada kita lah untuk memastikan bahawa seni bina ini menjadi tumpuan utama dan juga kebanggaan kita di Malaysia. Seperti yang dikongsikan oleh Eli Iskandar sebentar tadi. Okey. Ini suasana sambutan peringkat kebangsaan yang dilakukan semalam dan dengan mengambil kira suasana penjarakan fizikal, bagaimana seperti yang dikatakan kalau nak masuk kita perlu melakukan imbasan kepada QR code dan hanya jumlah minima sahaja yang dibenarkan untuk masuk dan ini seperti kebiasaannya seperti yang telah pun diingatkan setiap hari bakal menjadi kebiasaan baharu buat kita semua. Okey. Dan semalam pun dah dibincangkan juga tentang bagaimana sekarang ni kalau dulu kita sangat teruja kan kalau nak melakukan imbasan nak masuk ke setiap premis tersebut, sekarangnya ia menjadi satu keperluan pula dah macam bukan satu yang menyusahkan lah. Maksudnya kita sendiri yang macam kat mana nak scan ni, kat mana nak scan ni. Kalau tak ada, kita pula yang macam boleh ke nak tulis nama dulu sebelum masuk. Dia dah jadi macam satu kebiasaan lah. Dan kita ingatkan kalau anda lupa atau buat lupa untuk tidak mendaftarkan diri anda. Lupa tak apa, buat lupa tu yang bahaya. Buat lupa tu yang kita boleh terima itu menjadi satu kesalahan dan kita boleh didenda kerana tidak mematuhi SOP di negara ini. Jadi jangan lupa, jangan bagi alasan, kita ikuti sahaja kerana ini juga memberikan peluang sekiranya terjadi apa-apa, anda boleh dihubungi, anda boleh dikesan untuk keselamatan anda sendiri. Itu yang kita ingat kepada anda. Kita banyak lagi yang ingin kita wawarkan, di antaranya adalah berkenaan dengan kempen Shiltox lawan denggi. Ya, tahukah anda bahawa simptom demam denggi dan jangkitan COVID-19 ada persamaan seperti demam panas, keletihan dan juga sakit badan. Namun jangkitan demam denggi akan mengakibatkan pesakit mengalami sakit kepala, loya dan muntah. Jadi selain dari COVID-19, ayuh bersama melawan denggi. Yang kita lupa walaupun simptomnya agak serupa, kita jangan ambil sewenang-wenangnya dan dapatkan bantuan ataupun perhatian doktor sekiranya kita semakin melarat ataupun kita begitu sangsi dengan keadaan semasa kita. Ini adalah simptom-simptom yang kita ingin paparkan kepada anda. Agak serupa tapi tidak sama, tapi pastinya kita memerlukan tanggungjawab kita sendiri untuk bersama-sama melawan denggi. Baik, kita juga perkongsian yang seterusnya ini berkenaan dengan satu drama terbaru. Saksikan drama terbaru di TV3, drama bersiri Korea Familiar Wife yang menampilkan hero dan heroin popular Ji-sun dan juga Ji-min. Ini pastinya akan menjadi sensasi dan kita tak ingin anda untuk kehilangan peluang ini untuk menyaksikan setiap episodnya. Familiar Wife setiap hari Isnin hingga Khamis jam 10 malam hanya di TV3. Sofia minat lah ni drama-drama Korea ni. Saya tak berapa layan sangat drama, tapi saya tahu awak layan. Saya layan je. Layan je. Jadi tidak lama lagi setiap Isnin Khamis jangan ketinggalan peluang ini bagi anda yang memang meminati drama-drama Korea akan dipaparkan di kaca TV anda di TV3. Okey, baik. Itu antara beberapa perkara yang telah kita war-warakan dan kita ingin kembali membawakan kepada anda perkongsian yang menarik di Malaysia hari ini. Betul? Dan hari ini kita ingin mengalu-alukan kepada anda yang baru saja bersama kami selamat tahun baru
Hijrah 1442 Hijriah ini dan kita mengharapkan agar ini satu permulaan yang sangat baik buat kita semua, apatah lagi berdepan dengan pandemik COVID-19 ini. Kita masih lagi di dalam perjuangan berdepan musuh yang tidak kelihatan ini. Pastikan anda sentiasa menjaga diri dan kepada mereka yang mula bercuti, mungkin bersama-sama dengan anak-anak semualah kan. Anak bercuti, ibu bapa pun bercuti. Selamat bercuti kami ucapkan. Juga ingat bahawa kita tidak bolehlah sewenang-wenangnya menganggap bahawa cuti ini satu cuti yang panjang sehingga kita lupa bahawa kita berdepan dengan satu lagi cabaran yang lain. Betul. Kan? Sebaik-baiknya kita ingin anda untuk buang yang negatif, ambil yang positif saja. Kalau kita positif ni, insya-Allah segala apa keputusan kita, apa yang kita lakukan itu akan ke arah kebaikan. Baik, kita banyak lagi pengisian hari ini dan banyak lagi juga informasi yang akan dikongsikan oleh Ali Iskandar di sebelah sana. Tapi kita ingin berehat seketika. Sekembalinya kita akan bersama dengan Ali untuk meninjau bagaimana perjalanan acara Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Wilayah Persekutuan segalanya di Malaysia hari ini. Saya Nurul Hafizah, bekas pesakit COVID-19 dari Hospital Sungai Buloh. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Shanti, doktor-doktor dan nurses yang merawat saya di Ward 5A. Thank you so much sebab sentiasa membantu saya dan memberi moral support. Selain itu, saya ingin mengucapkan salam Ma'al Hijrah kepada semua muslimin dan muslimat. Saya ingin mengambil kesempatan ingin mengucapkan salam Ma'al Hijrah kepada kaum muslimin dan muslimat, khususnya kepada penduduk Malaysia yang beragama Islam. Dan di sini juga saya ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada para doktor yang mana telah merawat saya, isteri saya, anak-anak saya, juga adik-beradik saya di Hospital Sungai Buloh. Tidak lupa juga doktor-doktor yang telah merawat arwah ayah saya di Hospital PBUM. Dan juga saya ingin mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Froliner yang mana bertungkus lumus sama-sama membantu bagi menyekat wabak COVID-19. Terima kasih. Teruskan bersama kami di Malaysia hari ini dan seperti yang anda telah pun perasan, kita memang membawakan ucapan Ma'al Hijrah kepada anda semua daripada rakyat Malaysia, terutamanya mereka yang beragama Islam, dan pastinya ada juga sedikit penghargaan kepada barisan hadapan daripada waris ataupun mereka yang pernah berdepan dengan cabaran COVID-19 ini terhadap petugas dan juga barisan hadapan negara. Ini akan menjadi satu momen sejarah yang akan kita ingati sehingga berkurun lamanya, dan pastinya saya secara peribadi dan kami di Malaysia hari ini ingin mengucapkan terima kasih juga kepada petugas barisan hadapan yang masih dan sedang menjalankan tanggungjawab anda untuk terus memastikan kita mendapat sedikit keamanan dan juga kesihatan yang baik semuanya, bagi memastikan seperti pada hari ini kita mampu untuk sekurang-kurangnya masih meraihkan sambutan Ma'al Hijrah 1442 Hijriah ini. Masih lagi bertemankan kami di Malaysia hari ini dan sikit perkongsian. Hijrah itu bermaksud penghijrahan, perpindahan, dan ianya adalah kisah inspirasi dari baginda Rasulullah SAW, penghijrahan dari kota Mekah ke kota Madinah, dan ini diambil setiap tahun baru ini, 1 Muharram ini, untuk kita mengingati peristiwa ini. Dan saya percaya kita akan kembali bersama dengan rakan setugas Ali Iskandar yang telah pun berhijrah dari satu kawasan di Anjung A tadi, dan kabarnya telah pun bersedia di dalam kawasan lobi Masjid Negara Wilayah Persekutuan ini untuk membawakan perkongsian seterusnya berkaitan dengan Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Wilayah Persekutuan tahun 1442 Hijrah ataupun tahun ini 2020 Masihi. Dan silakan Ali Iskandar di Masjid Wilayah. Terima kasih rakan setugas Hanif Miswan di studio. Kembali kita seperti Hanif sebutkan berhijrah daripada luar, dari luar Anjung A ke bahagian lobi sebelum memasuki Dewan Serbaguna untuk sambutan hari ataupun sambutan Ma'al Hijrah 1442 Hijrah peringkat wilayah persekutuan ini. Okey, seperti yang saya kongsikan tadi tentang SOP norma baharu ini, apabila peserta dan siapa saya terbabit dalam acara pada hari ini akan melewati kawasan ini dan diperlukan untuk
mengimbas suhu dengan cara yang cukup moden ni dan begini. Suhu saya 36.3 dan kemudian sekiranya perlu menggunakan sanitizer ini kemudian masuk ke dalam. Dan seperti yang saya kongsikan, adanya penjarakan sosial di sebelah dalam. Jadi majlis ini kecil-kecilan saja berbanding dengan kapasiti masjid wilayah yang boleh memuat ke 17,000 jemaah ini. Dan selain daripada pelancaran, seperti yang saya kongsikan tadi, ada ceramah yang akan disampaikan oleh mufti wilayah. Kemudian banyak lagi atur cara, dan kalau kita tengok peringkat kebangsaan, tokoh Mak Hijrah telah pun dianugerahkan kepada Tan Sri Hisham Abdullah, Ketua Pengarah Kesihatan. Untuk peringkat wilayah ni banyak peringkat, malah dikatakan Tok Siak pun akan dapat anugerah yang disebut sebagai Pelan Pengimarahan 2020-2024. Jadi nak cerita lebih lanjut tentang perkara ini, saya nak bersama dengan orang yang tidak asing lagi yang sering kita jemput ke Malaysia hari ini. Assalamualaikum Tuan Haji. Tuan Haji Adib, Pengarah Jawi sedia. Sihat ya? Alhamdulillah, sihat walafiat. Saya minta maaf kerana saya faham Haji hari ini sibuk sikit. Cuba kita sembang-sembang sikit ya sebelum majlis mula. Okey, apa yang akan berlangsung pada hari ini sekali kalau dapat dimaklumkan kepada penonton Malaysia hari ini? Alhamdulillah, terima kasih kepada Eli dan juga rakan daripada media TV3. Alhamdulillah, kami bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini sehingga tengah hari kita akan mengadakan majlis sambutan Ma'al Hijrah peringkat negeri, iaitu peringkat wilayah persekutuan. Dan hari ini majlis ini akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Senator Datuk Dr. Zulkifli bin Muhammad Al-Bakri, Menteri di Jabatan Menteri. Dan kita juga amat berbesar hati kerana Yang Berhormat Menteri Wilayah, Yang Berhormat Tan Sri Town Planner Anwar Musa juga akan turut hadir bersama dengan kita. Dan ini akan mempertemukan dua orang menteri yang sebenarnya bertanggungjawab kepada wilayah-wilayah persekutuan. Dan seterusnya dalam program pada hari ini kita juga bersyukur kerana kita ada 3 program sebenarnya. 3 dalam 1. Yang pertama ialah ceramah oleh Sahibul Samahah Dr. Lokman bin Haji Abdullah, Mufti Wilayah Persekutuan, sedang berlangsung sekarang ini 8.30 hingga pukul 10 sukul lebih kurang. Lepas tu akan ada majlis perasmian oleh Yang Berhormat Senator Datuk Dr. Zulkifli bin Muhammad Al-Bakri. Dan selepas perasmian akan ada penganugerahan. Kita akan ada 5 anugerah. Anugerah yang pertama ialah tokoh utama yang juga pendakwah dan juga ilmuwan. Manakala tokoh kedua ialah tokoh korporat. Dan ketiga ialah anugerah khas kepada imam. Yang keempatnya ialah anugerah khas kepada Bilal. Kita bagi pada Bilal yang berkhidmat lama. Dan bila dengar suara Eli boleh jadi Bilal. Dan yang kelima kita juga berikan anugerah khas kepada Noja. Jadi seterusnya bila selesai saja kita akan ada pelan pengimarahan dilancarkan. Okey Haji, sebelum Haji sebut tentang pelan pengimarahan tu, Noja tu apa maksud dia? Okey, Noja ni adalah seperti siak yang kebiasaannya kita dengar, dan dia bekerja sebelum Bilal dan imam datang, dia kena datang dulu. Maksudnya dia buat persiapan. Tapi sekarang ni oleh kerana masjid-masjid di wilayah ni besar, kita akan dibantu oleh sukarelawan-sukarelawan dan juga jawatankuasa. Dan peringkat itu pun ada anugerahnya juga ya? Ada anugerahnya. Ini adalah inisiatif daripada cadangan Yang Berhormat Menteri, dan kita telah pun merealisasikan sebagai penghargaan kepada Bilal dan juga Noja kerana mereka memainkan peranan penting dalam menyediakan masjid dalam suasana bersih dan juga tersedia, manakala Bilal akan memanggil masyarakat dan qaryah untuk datang solat. Cukup cantik. Dan hari ini juga kita lancarkan pelan pengimarahan masjid-masjid wilayah persekutuan, di mana Yang Berhormat Datuk Sri Dr. Zulkifli bin Muhammad Al-Bakri akan melancarkan satu pelan yang belum pernah dilancarkan, bagaimana kita nak mengimarahkan masjid-masjid. Ini cukup menarik kerana di wilayah walaupun masjidnya tidak banyak, lebih kurang 89 masjid, 123 surau Jumaat, 527 surau biasa, tetapi kita nak jadikan wilayah sebagai benchmark. Dan satu lagi Ali, sebelum terlambat, maknanya kita ada satu lagi bagaimana quick win dalam pelan pengimarahan itu kita akan lancarkan ini, iaitu kita di masjid wilayah ini ada Dobi. Dobi di mana ada perkhidmatan Dobi, siapa-siapa yang malas nak pergi basuh baju
Maknanya ada satu tim kita di sini boleh ambil baju kat rumah. Lepas tu kita basuh di sini, dah kering kita hantar balik ke rumah. Ini pertama kali di Malaysia. Itu yang saya baru kongsikan tadi. Jadi akan dilancarkan pada hari ini juga. Hari ini juga selepas selesai pelancaran pelan pengimarahan. Nak buktikan bahawa pelan pengimarahan bukan omong kosong tetapi dilaksanakan. Ya, untuk tahun 2020 hingga 2024. Haji, terima kasih banyak-banyak atas perkongsian. Saya pasti Haji mempunyai tugas juga di dalam. Terima kasih ya. Selamat menjalankan tugas. Terima kasih Tuan Haji Muhammad Adib, pengarah Jawi. Macam-macam program yang dilangsungkan hari ini dengan membabitkan pelan pengimarahan sebagainya. Okey, saya nak beritahu tadi Tuan Haji sebutkan tentang pelan pengimarahan. Biasanya pelan ini akan dibuat dalam bentuk naskah atau buku, tapi kali ini peserta yang datang boleh mengimbas QR code untuk mendapatkan naskah itu. Jadi itu antara perkongsian. Lepas ni kita nak bersama lagi untuk bercerita lanjut tentang apa yang berlaku di Masjid Wilayah Persatuan ini. Kembali ke studio bersama Hanif. Silakan. Terima kasih Ali Iskandar. Sangat menarik terutamanya dengan pelan pengimarahan tersebut. Dan banyak lagi yang akan kita bawakan. Kita akan bersama sekali lagi dengan Eli sebentar saja lagi tentang apa yang berlaku di sana, difahamkan dengan tentatifnya pelbagai perkara juga dirancang tetapi mengikuti norma dan juga segala peraturan yang telah pun ditetapkan. Okey, ini tahun baharu Islam, 1 Muharram, dan pastinya perlu cerita mengenai perkataan baharu itu. Ada juga program baharu dan juga hadiah-hadiah baharu yang ingin dibawakan oleh Sofia dan juga ada seorang rakan saya di sana. Silakan Sofia. Baik, terima kasih Hanif, dan pastinya betul yang disebutkan Hanif tadi. Ini adalah antara rancangan pertama memasak di CJ Wow Shop. Dan apa yang menanti anda hari ini pastinya sangat-sangat menarik. Jadi jangan ke mana, kita saksikan bingkisan ini dahulu. Nyalaan pencetus selera. Menggami cita rasa moden. Gabungan tradisi dan teknologi. Inovasi hidangan impian. Keseronokan seni memasak. Gandengan chef berkarisma di Fikri's Kitchen. Fikri's Kitchen itulah rancangan yang terbaru memasak juga, dan kita akan melihat bagaimana anda hari ini sama ada anda boleh menjadi pemanggil-pemanggil yang bertuah kerana kita akan memberikan hadiah-hadiah yang cukup bagus kepada anda semua. Chefnya sendiri bersama kita, Chef Fikri, yang akan menanyakan soalan. Dipastikan anda dengan ke mana. Hubungi kami sebentar saja lagi 0377261603. Dan bersama kita hari ini, Fikri, apa khabar? Alhamdulillah. Assalamualaikum semua kepada semua penonton. Ya, betul apa yang dikatakan oleh Hanif ni. Inilah dia. Semuanya serba baru dan saya adalah hos baru untuk MHI. Saya seluruh saja pagi-pagi ni. Nampak tak tu Hanif? Selamat tahun baru. Nampak tak dia? Selamat tahun baru kepada semua. Okey, itu je lah. Salam Al-Hijrah. Salam Al-Hijrah. Okey, kongsikan sikit apakah sebenarnya Fikri's Kitchen ni, kenapa rasanya perlunya idea segmen yang cukup menarik ini untuk tatapan penonton di rumah. Okey, yang ini kita buat julung kalinya. Kita bawakan program memasak, kita selitkan dalam program kita menjual beli belah dekat dalam kita punya rancangan. So dekat sini kita ada Chef Datuk Ismail, kita ada Chef Naim yang kami akan kongsikan menu-menu tradisi. Mana yang pernah pergi restoran Chef Ismail ni, yang pernah makan, pernah rasa dia punya masakan, yang rindu dengan dia, yang rindu dengan Chef Naim. Kita bertiga ni akan kongsikan resipi sambil kita gunakan teknologi yang kita akan tawarkan lah. Maksudnya barang-barang yang hebat, semua electric appliances kepada semua penonton untuk memudahkan kerja dekat rumah. Wow. Okey, penonton di rumah yang menonton sekarang ini, kami ingin ingatkan sekali lagi, kita akan tanyakan soalan-soalan yang cukup mudah sebentar saja lagi untuk anda menangi hadiah yang cukup lumayan daripada Chef Fikri kita hari ini. So jangan ke mana. Sekali lagi nombornya adalah 0377261603. Tadi kita paparkan kisah tadi disebutkan kita gabungkan tradisi dan juga teknologi. Betul. Bagaimana Fikri melihat ini salah satu perkara yang perlu diterapkan dalam kaedah memasak kita pada hari ini? Okey, sebenarnya teknologi ni wujud daripada dulu lagi. Maksudnya kita guna periuk tu, itu teknologi juga tu. Kita masak guna periuk. Yeah. Tapi teknologi dia berkembang, dia ada inovasi dia. Contoh, selalunya kita bakar menggunakan arang apa semua. Tapi untuk inovasi teknologi, kita ada air fryer sebagai contoh. Yeah. Lepas tu kita ada lagi hand blender, kita ada macam-macam lagi. Supaya kita nak adaptasi. Sebab sekarang ni,
dengan pandemik yang sekarang yang melanda dengan kita ni, kita nak keluar makan pun kadang-kadang tu nak kena beratur panjang, nak kena ikut SOP apa semua. Kadang-kadang kita nak masak dengan cepat, kita nak masak sendiri. Kalau boleh masak sendirilah untuk keadaan yang sekarang ni. Betul. So kita kena ada teknologi yang macam tu. Dan dekat sini kami nak memudahkan, bukan sekadar kita nak mudahkan kerja, kita nak mudahkan daripada semua segi. Kita tahu, kita fikir tentang rakyat punya keuangan, kita fikir tentang rakyat punya penjimatan, kesihatan apa semua. Jadi alat-alat memasak yang macam ni sebab kita makan hari-hari, so bila ada dekat rumah kita, dia bukan sekadar kita masak. Dia boleh mengeratkan silaturahim sesama keluarga. Itu yang paling penting. Maksudnya kita tak payah nak keluar-keluar lagi. Betul. Kita berkumpul satu tempat, satu keluarga, kita boleh masak dan kita boleh buat macam-macam. Dan kita boleh keluarkan balik resepi tradisi daripada tok nenek kita. Betul. Jadi kita jaga kesihatan keluarga kita pada masa yang sama, kita menjadi tukang masak yang lagi baguslah. Yep. Okey, Fikri, kita ada pemanggil yang pertama. Okey. Dia tak sabar nak menang hadiah sebenarnya. Jadi soalan kita yang pertama, kalau kita ingin tanyakan kepada pemanggil kita, Syah Dato' daripada Ampang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sihat? Bersedia nak menang? Bersedia sangat. Okey, Fikri, apa yang kita nak berikan hadiah? Hadiah apa kita nak bagi hari ini? Okey, hari ini untung sangat sebab ini adalah produk terbaru daripada Rino. Kita buat julung kali kita keluarkan untuk Fikri's Kitchen dan kita akan tawarkan dan kepada anda esok. Tapi hari ini kita nak bagi percuma saja. Nak saya bagi soalan ke? Kalau boleh Fikri yang tanyakan. Saya tanya soalan. Okey. Silakan. Dalam banyak-banyak sayur. Tak ada. Okey. Fikri's Kitchen ni pukul berapa bersiaran? Lepas itu namakan 2 artis jemputan ataupun chef jemputan dalam Fikri's Kitchen. 10 saat daripada sekarang. Macam banyak ni soalan. Okeylah, kita pilih satu. Siapakah antara chef jemputan dalam rancangan ini? Syah Dato'. Chef Ismail. Chef Ismail. Betul lah tu. Alhamdulillah. Rezeki dia lah hari dia ni. dengar tadi tu. Alhamdulillah. Jangan bermana Syah Dato', kekal di talian. Tahniah, kita nak dapatkan informasi anda sampai sini. Bagi ramai lagi yang dapatkan peluang untuk menangi hadiah eksklusif dari Fikri ini, jangan ke mana, kita akan menunggu panggilan anda. Baik, kita nak tanyakan jugalah kerana Fikri sendiri pastinya mempunyai preference ataupun suka memasak jenis-jenis masakan yang tertentu. Jadi bagaimana pengalaman untuk bergabung dengan chef-chef lain seperti Chef Ismail? Pengalaman dia macam mana tu? Oh, memang berbezalah sebab kita tahu Chef Dato' Ismail ni seorang yang pakar dalam masakan tradisi kita. Lepas itu Chef Naim ni memang pakar dalam tradisi kita punya fusion apa semua. Saya pula ke arah western sikit. Tapi dah balik ke pangkal jalan, suka balik makanan-makanan Melayu apa semua ni. Jadi saya rasa untung sangat sebab kita tengok Dato' Chef Ismail ni daripada kecil. So bila kita tengok gaya dia memasak, apa yang dia kongsikan apa semua tu, saya rasa bertuah untung dan dalam masa yang sama saya belajar dengan dia macam mana kita nak pelbagai petul-petul lama tu kita nak korek balik kat situ. Saya rasa okeylah dengan gandingan berdua dengan dia ni. Okey. Fikir kita ada pemanggil kedua. Oh, ada lagi? Ini tak ramai betul nak menang hari ini. Kita ada pemanggil di talian dan kita akan tanyakan soalan yang seterusnya. Assalamualaikum. Selamat pagi. Siapa di talian? Pemanggil di talian. Puan Zuria daripada mana tu? Saya daripada Kelang. Daripada Kelang. Okey, dah bersedia nak menjawab soalan kita hari ini, nak menang hadiah? Ya. Okey, kau boleh Fikri saya tanya soalan ni boleh? Silakan. Terima kasih. Okey, soalan kami yang kedua. Masa siaran rancangan Fikri's Kitchen, jam berapa? 8.30 pagi hari Jumaat. 8.30 pagi. Betul. 8.30 pagi, betul jawapannya. Tahniah diucapkan. Dapat lagi blender. Dua orang dapat blender hari ini. Kalau boleh saya pun nak jawab tapi tak boleh. Kekal di talian, dapatkan informasi anda. Tanya sekali lagi. Yang lain nak menang tu, jangan ketinggal peluang ni. Kita 3 lagi hadiah untuk diberikan kepada anda. Okey, tadi tu pengalaman dengan Datuk Chef Ismail. Bagaimana pula pengalaman bekerja dengan Chef Naim? Okey, Chef Naim ni pula dia seorang chef yang tengah naik sekarang ni. Chef antara chef muda yang tengah naik. Dan dia ni seorang yang ada banyak idea. Dia ada idea daripada segi orang muda. Jadi saya pun banyak belajar daripada dia juga. Walaupun dia punya resepi tu kadang-kadang kita tengok pun betul ke pelik ke tak apa. Kita belajar, kita berkongsi resepi apa semua dengan dia lah. Tapi bagi saya Chef Naim ni kalaulah yang kat luar sana tu nak belajar lebih bagus sekali, nak tahu tips-tips, boleh juga follow Chef Naim. Dia pun antara salah satu chef yang tengah naik dekat Malaysia. Baik. Okey. Fikri, kita ada pemanggil yang seterusnya. Okey, siapa di talian? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nuatira dari mana? Hello. Hello, dengar tak? Ya, dengar. Dari mana tu? Dari Perlis, Padang Besar. Dari Perlis, Padang Besar. Bukan Padang Besar, Padang Besar. Kita pekat sikit. Okey, dah bersedia nak jawab soalannya?
Ya, dah. Okey, soalan seterusnya mungkin Fikri sendiri nak tanyakan? Okey. Dekat sebelah kilang tebu tu, tak ada. Kat Perlis, sorry, saya terloroh saja. Okey. Fikri's Kitchen, Ya. Datuk Syah Ismail dengan Chef Naim. Soalannya. Soalannya adalah Okeylah, kita cakap macam inilah. Okey, macam mana soalan itu? Okey. Dalam Fikri's Kitchen ni, apa yang ditawarkan selepas kita buat siaran langsung? Okey, dia ya ataupun tidak? Ada tak FB Live selepas CJ Wow Shop bersiaran? Wow. Oh, yang tu je soalannya. Ya, Ada atau tidak? Ada. Ada, betul. Ada. Betul jawapannya? Betul. Adalah jawapannya. Tahniah diucapkan. Terima kasih kerana member kita dan tahniah anda memenangi blender Rino yang baru. Yang mana kita dapatkan informasi anda. Baik, kita ingin ucapkan terima kasih kepada Fikri sendiri kerana meluangkan masa. Dan pastinya anda semua jangan ketinggalan peluang ini. Inilah masanya untuk anda saksikan sendiri. Jejaka di sebelah saya akan mengacarakan ini segmen masakan yang cukup menarik. Rancangan yang pertama dalam CJ Wow Shop sendiri. Jangan lupa saksikan Fikri's Kitchen setiap Jumaat jam 8.30 pagi di TV9. Dan untuk maklumat lanjut anda boleh layari laman sesawangnya. Laman sesawang www.cjwowshop.com.my dan untuk peluang sekarang ni download aplikasi kita CJ Wow Shop sebab kat situ kalau anda membeli belah dekat situ anda akan dapat lagi banyak faedah, anda akan dapat lagi ganjaran wow, anda dapat resipi-resipi eksklusif daripada Datuk Syekh Ismail dan jangan lupa esok jumpa saya dan juga Datuk Syekh Ismail 8.30 bagi tahu kat adik-beradik semua dengan kawan-kawan sebab banyak hadiah percuma kita akan bagi. Jangan ketinggalan peluang ini. Yang pastikan anda menonton semua episod segalanya dalam Fikri's Kitchen. Kita akan berehat seketika. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Segalanya di Malaysia hari ini. Saya Arifin Mamat, bekas pesakit COVID-19, ingin mengambil kesempatan mengucapkan selamat menyambut Ma'al Hijrah untuk semua penonton MHI dan juga untuk semua frontliners yang telah banyak berkorban demi menjaga keselamatan dan kesihatan rakyat Malaysia keseluruhannya. Juga saya ingin mengucapkan penghargaan saya kepada petugas-petugas di Hospital Sungai Buloh Ward 4B yang telah menjaga saya dari 5 hari bulan Mac hingga 15 Mac. Syukur Alhamdulillah dengan rawatan dan penjagaan profesional dan kasih sayang itu saya telah sembuh sepenuhnya. Semoga tahun baru ini membawa semangat baru untuk kita semua menghadapi kehidupan dengan norma baru. bekas pasien COVID telah sembuh. Di kesempatan ini saya ingin mengucapkan salam hijrah buat kedua bapa saya, serta kedua bapa isteri saya dan ahli keluarga saya, dan juga tidak lupa buat semua frontliner terutama daripada Kementerian Kesihatan yang betul-betul lemus memerangi wabak COVID dan juga yang telah terlibat secara langsung dan tidak langsung merawat kami semasa kami mengidap penyakit COVID yang diketuai oleh Dr. Adi Osman yang anggap menyeberat tentang saya. Betul perkhidmatan saya dan juga pasukan-pasukan di Ipoh yang diketuai oleh Dr. Ke Hong Bi dan juga tim-tim di Hospital Intan yang diketuai oleh Dr. Brian dan juga pasukan-pasukan mereka yang betul-betul lemus merawat kami. Di sini kami mengucapkan dengan rendah diri jutaan terima kasih buat mereka yang tak pernah kena lelah untuk merawat kami. Akan kita terus bawakan ucapan dan juga penghargaan kepada petugas barisan hadapan dan juga ucapan sambutan Tahun Baru Ma'al Hijrah pada tahun ini 1 Muharram 1442 Hijrah. Dan terima kasih kerana terus bersama kami di Malaysia hari ini dan kita ingin terus membawakan kepada anda perkongsian terakhir kali ini kita akan bawakan di Masjid Wilayah Persekutuan dan kalau sudah sedia Eli Iskandar akan bertugas di sana. Silakan untuk perincian dan juga perkembangan seterusnya. Dan difahamkan masih lagi memerlukan sikit waktu kerana kali ini Eli akan bersama dengan beberapa orang yang berada di sana, para pengunjung dan seperti telah dikabarkan ini sambutan secara sederhana sahaja bagi memberikan sedikit contohlah tentang bagaimana sebenarnya kita masih lagi boleh meraihkan, masih lagi diberikan kebebasan untuk bersama-sama membawakan pelbagai perkembangan ini, sambutan ini tetapi dengan norma yang baharu. Dan tadi dibawakan tentang sedikit
perkongsian yang sangat menarik di Masjid Negara Wilayah Persekutuan ini. Dan menariknya juga memang kita siapa yang pernah pergi ke sana lah tahu bahawa ianya mempunyai kawasan yang sangat luas. Dan juga kita sendiri kalau tidak cakna dengan keadaan sekitar mungkin boleh tersesatlah di sana. Tetapi hari ini juga bakal dilancarkan program mengimarahkan masjid tersebut, dan antara yang menarik seperti yang dikongsikan juga adalah berkenaan dengan pelancaran servis perkhidmatan Dolby, dan ini pastinya antara yang kerap juga dicanangkan berkenaan dengan bagaimana sebenarnya fungsi sebuah masjid itu bukan sahaja sebagai tempat untuk kita melakukan ibadah, tapi juga boleh menjadi tempat untuk sebagai pusat ilmu kepada kita juga, dan juga boleh menjana sedikit pendapatan kepada masjid itu sendiri dan juga mereka yang berada di sekitar. Okey, perkongsian akan dibawakan oleh Eli Iskandar untuk bersama dengan beberapa pengunjung di sana, kerana pada ketika ini difahamkan program masih lagi berlangsung dengan sambutan peringkat wilayah persekutuan ini, dan pada ketika ini seperti yang dibawakan adalah sesi ceramah dari Mufti Wilayah Persekutuan yang baru sahaja dilantik, iaitu Sahibus Samaha Dr. Luqman Abdullah. Kita bawakan pada awal tadi tentang bagaimana beliau sendiri, Dr. Luqman, akan membawakan ceramah berkaitan dengan tema pada tahun ini, Ummah Rabbani, Negara Harmoni. Sangat bersesuaian dengan apa yang sedang melanda negara dan dunia pada ketika ini. Eli, jika sudah bersedia, Eli Iskandar, silakan di sana. Miswan di studio, dan kembali kita melintas langsung dari Masjid Wilayah Persekutuan, dan saya sekarang berada di Dewan Serbaguna dan majlis ataupun acara telah pun dimulakan dengan ceramah daripada Sahibus Samaha Dr. Luqman Abdullah di atas pentas utama. Ceramah berkaitan dengan penghijrahan, rentetan penghijrahan Rasulullah SAW dan bagaimana kisah penghijrahan dan juga kisah keupayaan Rasulullah menyatukan bangsa yang pelbagai ini, dan ini juga konsep ataupun ideologi yang diambil dalam merangka tema Ummah Rabbani, Negara Harmoni ini untuk tema Malaysia 1440 Hijrah ini. Okey, dan kalau anda lihat bagaimana susun atur majlis sambutan majlis peringkat wilayah ini, kerusi yang dijarakkan untuk memberikan ruang mematuhi SOP yang ditetapkan di sini, dan juga dalam kalangan 500 ini mereka juga diperlukan untuk memakai pelitup separuh muka dan sebagainya. Okey, dan untuk bercerita lebih lanjut tentang acara ini dan barang kita dapat sikit perkongsian daripada antara peserta yang hadir ini, saya nak bersama dengan Puan Nurlila. Silakan Puan. Puan Nurlila, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Nurlila dari Desa Pandan ya? Ya, saya Desa Pandan, Masjid Al-Rahimah Desa Pandan. Al-Rahimah. Jadi berapa orang datang untuk acara ini? Untuk hari ini kita dalam 25 orang. Sebab sepatutnya 40, tapi kita ikut SOP yang ditetapkan. Kalau boleh cerita sikit tentang keistimewaan Masjid Al-Rahimah tu. Okey, Masjid Al-Rahimah, alhamdulillah, tahun 2019 dia telah dinobatkan sebagai masjid wilayah yang terbaik lah tahun lepas, alhamdulillah. Jadi tahun ini kita datang lagi untuk sini, dan Masjid Al-Rahimah alhamdulillah berjalan dengan lancar. Masa PKP ni macam mana? Masa PKP, okey, kita ikut SOP yang ditetapkan. Jadi berapa ramai boleh masuk untuk ni sembahyang Jumaat dan sebagainya? Sembahyang Jumaat, kalau tak silap saya dalam sebelum ni 250, sekarang dah 700. Maknanya dah dibuka sikitlah untuk lebih ramai ya. Okey, terima kasih banyak datang untuk menyertai acara ini ya. Dan selamat menyampaikan pesanan kepada rakan-rakan lain jugalah. Puan, terima kasih. Silakan. Ya. Seorang lagi mewakili agensi kerajaan KWSP juga bersama menyertai sambutan majlis peringkat wilayah ini, Encik Zamri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya dengan KWSP sebagai YDP Persatuan apa? YDP Persatuan Kaki Tangan Islam sebagai pengurusi lah. Pengurusi, alhamdulillah. Okey. Dan penyertaan kali ini memang setiap tahun ke atau bagaimana? Actually kita memang setiap tahun dapat offer daripada Jawi ataupun Pejabat Mufti berkaitan dengan sambutan hijrah. Tetapi sekarang ada norma baru kan. So ada capping untuk anggota yang hadir. Agensi kita akan hantar wakil semamai 2 orang. Kalau di masjid-masjid peserta kebanyakannya mewakili masjid kan, Cik Zami mewakili agensi kerajaan. Jadi untuk Persatuan Kaki Tangan Islam ni dalam norma baharu ni apa antara perkara pembudayaan diterapkan? Of course sekali SOP mesti kita kena patuhi, kena disiplin kuat, especially untuk
jaga kebersihan yang penting. Penjarakan fizikal, pakai penutup muka. Yang itu kita pertekankan. Sebab macam persatuan kami pun banyak sebelum ni kita akan ada aktiviti persatuan. Jadi kita tangguhkan dan kita perketatkan kalau kita nak buat benda-benda tu patuh pada SOP. Tapi masih lagi dilaksanakan aktiviti ya. Ya. Baik. Terima kasih banyak sudi bersama kami. Selamat meneruskan majlis ni ya. Saya dengan sama Tuan Cik Zamri dan juga Puan Nurullah sebelum ni. Masing-masing datang mewakili agensi dan juga masjid masing-masing pada masa yang sama memperlihatkan kepada kita bahawa SOP itu satu yang sangat ditekankan dalam norma baharu ini. Jadi ini juga antara perkara penting yang dituntut ya dalam kita berdepan dengan pandemik COVID ini, apatah lagi dalam menyambut tahun baru 1442 Hijrah ini. Okey, walaupun di sini hanya boleh menempatkan 500 orang sahaja, anda boleh mengikuti majlis ini termasuk ceramah oleh Mufti Wilayah ini melalui Facebook Jawi. Jadi sikit sedang live stream ini ceramah dan juga semua acara akan disiarkan secara live stream di Facebook Jabatan Agama Wilayah Persatuan. Jadi anda tidak akan ketinggalan dan macam-macam manfaat boleh diperolehi daripada portal Facebook ini. Okey, jadi sekian dulu daripada saya. Salam Tahun Baru Malaysia kepada semua penonton MHI. Kita jumpa lagi kembali ke studio. Assalamualaikum. Satu akidah kepada Allah. Assalamualaikum. Nama saya Nur Rajila binti Rani, bekas pesakit COVID-19. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Proliners yang semua yang sudi bekerja keras untuk kita semua, dan kita belum menang dan perlu menentang virus COVID-19. Terima kasih juga kepada doktor dan nurse yang menjaga saya semasa saya dengan anak-anak berada di Hospital Tampoi, Johor Bahru. Terima kasih juga kepada yang memberi sumbangan kepada saya dan anak-anak. Saya ingin mengucapkan selamat menyambut Ma'al Hijrah 1442. Saya Halimatul Mekti Baharul, bekas pesakit COVID-19 yang pernah dirawat di Hospital Senggol Bulu. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada doktor-doktor dan jururawat yang pernah merawat saya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih di atas layanan telah diberikan. Di kesempatan ini saya mengucapkan selamat menyambut Ma'al Hijrah pada seluruh umat Islam yang meraihkannya. Sebagai penyeri dunia, hadirmu melengkap hubungan manusia. Bukan saja dirindui yang biasa, malah Adam turut sunyi tanpa Hawa. Akalmu senipis pilihan rambut, tebalkanlah ia dengan limpahan ilmu. Jua hatimu bak kaca yang rapuh, kuatkanlah ia dengan iman yang teguh. Tercipta engkau dari rusuk lelaki, bukan dari bukan dari kepala untuk dijunjung, tapi dekat di bahu untuk dilindung, dekat jua di hati untuk dikasihi. Engkaulah wanita hiasan duniawi. Mana mungkin
Tercipta engkau dari rusuk lelaki, bukan dari kaki untuk dialasi, bukan dari kepala untuk ditunjuk, tapi dekat di bahu untuk dilindung. Oh, dekat jua di hati untuk dikasihi. Engkaulah wanita hiasan duniawi. Mana mungkin lahirnya bayangan yang lurus elok jika datangnya dari kayu yang bengkok. Begitulah pribadi yang dibentuk. Didiklah wanita dengan keimanan, bukannya harta ataupun pujian. Kala tidak derita, berharap pada yang binasa. Sedarilah insan istimewa, bawa kelembutan bukan kelemahan, bukan jua penghinaan dari Tuhan, bahkan sebagai hiasan kecantikan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam Mak Hijrah. Is, Saya sebagai seorang wanita rasa macam wow. Dihargai. Dihargai. Ya, diangkat. Tahun baru kita ke depan sikit. Ya, silakan. Okay. Apa khabar semuanya? Sihat. Alhamdulillah. Saya baru nak macam teruja lah sebab tadi semua in character je kan. Saya menyanyi. Bila dah habis semua baru jauh. Oh, rupanya awak pun sedar juga benda itulah tu. rupanya Santai. boleh santai-santai juga intim ni ya. Menjiwai. Betul, mungkin yang pertamanya ni tahun baru, simboliknya ironinya kalian berada dengan kita pada hari pertama ni dengan lagu yang baru juga untuk 2020 ni. Bagaimana penceritaan wanita pada tahun ini? Silakan. Komposer. Oh, silakan. Jadi alhamdulillah kita berjaya menerbitkan lagu wanita ni, meskipun sebenarnya kita dah rakamkan lama sebenarnya. Cuma timing sebenarnya sepatutnya kita nak keluar masa hari wanita tahun ni. Okey. Tapi tak sempat, kita berubah sikit plan, tambah dengan PKP tu kita berjaya juga keluar juga lagu ni. Sebelum tu kita keluar dengan Kai Bahar lagu Stang Sugar yang sebelum Ramadan. Okey, betul. So ni release dalam AIG lah. Kenapa tergerak untuk menghasilkan lagu mengenai wanita? Okey, dia kenapa? Kita nak tahu kenapa. Sebab sebenarnya kalau kita tengok memang banyak lagu kat pasaran sana yang ada menceritakan tentang wanita, tapi lebih kepada menceritakan tentang aspek percintaan lah. Ya. Tapi jadi kami ni saya masa mengarang lagu tu lah kan. Satu sebab rumah lah. Keduanya memang kita nak menceritakan tentang bahawa kita dalam kehidupan kita ni, orang kata di belakang seorang yang hebat itu biasanya ada wanita. Jadi kita nak menceritakan bahawa sebenarnya wanita ni dia tak perlu rasa rendah diri dengan kekurangan dia, rasa dia lemah, dia tak boleh semua benda. Tapi sebenarnya Allah Ta'ala memang dah menciptakan dia ni hebat. Istimewa. Jadi saya cuba garapkan kefahaman ni untuk masukkan dalam satu lagu supaya mudah-mudahan dia jadi satu motivasi untuk wanita lah. Kalau kita ibu, kita bermotivasi sebagai ibu. Kalau isteri sebagai isteri, kalau anak sebagai anak. Sebenarnya untuk lelaki juga. Pak saya tu lah yang mana mungkin lahirnya bayangan kan yang lurus bengkok. Lurus elok kan. Maksudnya dia hasil daripada didikan lelaki tu sebagai ketua keluarga kan. Sebab ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Lelaki adalah pemimpin kepada kaum wanita kan. Okey. Sebab saya mendengar kalian dari zaman saya, sebab kalian dimatrikulasi tu tahun 2000 kan? Yes. Matrik tahun 98. Matrik 98, Persiapan 2000 kan? Betul. Masa tu kami masih lagi bersekolah.
Oh ya. Adik-adik sikit lah, kecil lagi. Maksudnya saya mendengar dari zaman memuja percintaan itu, kan zaman kekasih. Sekarang umur berapa? Sekarang 32. Sebaiklah. Tapi kurang umur kita. Kita sezaman lah, tapi berbeza era sikit lah. Yang nampak evolusi tu lah. Ada evolusi, kasih kekasih, kemudian dambaan kasih. Sebenarnya lagu kami Kasih Kekasih tu zaman bujang. Jadi lagu tu tentang orang yang bertunang. Okey. Kita masuk Nur Kasih yang dah kahwin. Kemudian kita masuk baru-baru ni lagu Dia, itu lagu orang yang dah kahwin dan dah lama berkahwin. Ada ujian-ujian yang dilalui. Okey. Wow. Dan sekarang wanita ni lebih general kepada umum. isteri lah, macam yang tadi cakap, sebab isteri kan. Kan sebab siaran langsung ni kita Sebab dah lama ada isteri. sebab dah lama ada isteri. Jahat tanya macam tu. Bagaimana proses rakaman? Mungkin kita nak dengarkan proses rakaman yang diambil berapa lama dan sekarang ni dah sepenuhnya dilancarkan? Dah sebulan lebih kan berada di YouTube channel Tim Digital. Alhamdulillah. 1 juta view. Alhamdulillah. Dan Trending juga itu. Kami pun tak sangka yang dia mendapat sambutan yang begitu tinggi seperti ini. Betul. Tapi itulah berkat Syam kan, nak menghargai wanita kan. Masya Jadi Allah. ramai hati yang tersentuh. Kita baca komen-komen tu pun rasa dihargai, yang menangis dan menangisnya kan. Pelbagai kisah yang setiap mata yang membaca tu membaca dengan kacamata masing-masing, dengan peristiwa masing-masing yang dilalui. Kena tengok dia punya music video tu. Sebab dia ada cerita kan. Macam mana tu? Cerita dia simple je, kita nak gambarkan macam mana seorang wanita itu kalau di keluar rumah menjaga, dia ada amalan dia, mungkin baca ayat kursi contohnya. Tadi ada orang lelaki nak mengganggu, tapi macam digambarkan ada penjaga kiri kanan tu kan. Istilahnya macam malaikat lah kan. Betul. Tapi sebenarnya kita nak gambarkan wanita tu pun kena ada yang menjaga dalam hati dia. Hati dia kalau ingat Allah, Allah pasti akan jaga dia. InsyaAllah. Dan dari segi proses rakaman juga sebenarnya kita pasal studio intim sendiri, kita tak ada banyak masalah lah. Dan lagu ni sebenarnya lagu lama. Lagu yang telah kita rakamkan sebelum ni tahun 2005. Cuma kita buat balik dengan muzik yang baru, arrangement yang baru sikit supaya dia sesuai dengan sekarang ni lah. Dulu dia Isyam nyanyi solo dengan Bulan di Hati. So dia comeback dengan intim. Dia punya cerita macam ni, macam Liverpool dengan Manchester. So dia macam dia daripada intim, lepas tu dia buat di hati, lepas tu dia come back to intim. Abang Syah Liverpool ke Manchester? Saya Arsenal. Saya anything but MU. Dengar tak? Kembali pada karakter tadi lah. Janganlah karakter yang macam ni. Kembali kepada tak nak. lagu ni. Music video ni kita paparkan sekarang. Begitu cantik cinematography dia. Wanitanya cantik juga kan. Star famous. Jadi nak menyampaikan mesej lagu ini menerusi music video ini. Mungkin ada sebarang perancangan sebelum tu. Sebenarnya very simple. Kita tak expect pun dia punya respon yang begitu tinggi lah untuk lebih. Sebab kita buat tu dalam satu hari di Cyberjaya, dan kemudian dia punya jalan cerita tu kita buat very simple macam Rahim cerita tadi. Dan dia more on kita punya lip sync lirik lah. Tapi bila dihayati lagu tu dengan kita punya sinematografi. Sebenarnya kalau saya boleh tambah sikit, dalam masa 4 minit lagu kita nak sampaikan cerita yang impactful. Dia kena ada storyboard yang simple saja, tetapi ada deep punya message kat situ. Jadi itu yang kita cuba ambil daripada kisah benar yang macam yang Rahim cerita tadi tu. Kita muatkan dalam video klip ni, dan alhamdulillah nak dapat sambutan. Dia Amerika kan? Kisah katanya berlaku di Amerika lah. Seorang muslimah yang dia menjaga dia punya amalan dia. So dia keluar tu tutup aurat, ada orang nak mengganggu. So then ada gangguan tu, orang mengganggu tu ditangkap. So bila ditangkap dia pergi jumpa. Dia kata, kenapa you tak buat sesuatu pada saya kan? Dia kata masa saya you lalu tu, dia nampak ada orang jagalah. Masnal tu lah. Dia sebenarnya lagu ni yang kekuatan dia lah pada lirik tu sendiri sebenarnya. Betul. Kekuatan dia pada lirik tu sebenarnya. You buat yang lirik ni. I buat. Tak, lepas tu kalau kita baca komen-komen dekat YouTube tu, sebenarnya momen yang mana kita punya talent ni berjalan tu, berempat tu adalah dia punya paling orang kata meremang tu lah. Sebab kat situ dia punya Goosebumps tu, kat situ dia punya message yang paling impact paling dalam lagu tu, sepanjang lagu tu, itulah yang paling kita nak tekankan kat situ. Baik-baiknya ketika waktu tersebut, didiklah wanita dengan keimanan, bukannya harta ataupun pujian, kelak tidak derita mengharap pada yang binasa. Maksudnya masa saya mengarang lirik tu, maksudnya yang kita faham, perempuan ni kalau kita puji-puji sangat pun nanti dia terleka dengan pujian tu. Jadi kita cuba perbaiki diri. Jadi biar kita sentiasa balancekan semua benda supaya
sebagai suami bila kita mendidik isteri itu, mudah-mudahan dia dapat contoh yang baik dan dia menjadi orang yang baik. Dan kalau saya boleh tambah, video klip ni sebenarnya dibuat oleh in-house kami ataupun kita punya staff sendiri, yang mana pengarahnya tu mendapat anugerah video klip terbaik dalam anugerah nasyid IKIM baru-baru ni lah. So alhamdulillah, orang baru lagi tapi dia punya hasil karya dia sangat-sangat berkualiti lah. Saya sangat teruja melihat keterujaan kalian bercerita mengenai video klip ni. Ya, sebab kita tak sangka kita buat tu macam simple je kan. Masa tu baru lepas PKP. Baru jadi kita just buat simple saja. Kita cakap okay, this video clip gonna be very simple, akan jadi sangat simple. Tapi amazing hasilnya. Alhamdulillah. Ikut SOP Ya. Kita ucapkan terima kasih kepada Intim kerana sudah meluangkan masa berkongsikan penceritaan wanita dan semoga lebih jaya ni lepas ini. Dan terima kasih kepada anda juga di rumah yang menonton kita. Semoga anda kena baik sahaja, jaga diri, jaga SOP. Di mana saja anda berada, kami doakan keselamatan anda. Salam Tahun Baru Ma'al Hijrah dan esok akan kembali bersama kami seperti biasa. Sekali lagi kita kembali pada hari Jumaat lah dengan topiknya ajaran sesat dan kami akan tinggalkan anda dengan Intim dengan lagu Setanggi Syurga. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Percaya kata janjimu, karena ku yakin apa di genggammu. Keharuman setanggi syurga, bukan kilauan sebilah belati. Oh, tersiksa jiwa merindu, bagai terkurung di basah tengkuju. Kewangian aroma bunga tak menggugah keteguhan iman. Cinta tak pernah terbongkar dan terlebur pada redup renung mata yang menipu. Tuntas ku mendaki puncak cinta teragung. Izinkan aku melafazkan kata bicara hati yang mudah diterjemah. Betapa aku gerun pada teduh untuk bernaung, karena awan itu rapuh. Oleh putih salju yang berguguran, karena dosa itu lebih hitam dan izinkan aku melafazkan